Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya tengok di sini ada beberapa komen yang bagus. Sebab sebagian besar daripada anda banyak berpengalaman tentang fobia ni. Yang penting ialah saudara-saudara sekalian harus tahu sebagian besar daripada kita semua ada, orang kata apa, jenis penakut sikit lah. Saya pun ada benda-benda yang saya takut, tetapi kalau takut biasa saja, is normal, fitrah. Kalau kita tak ada takut langsung, itu berarti kita bukan manusia. Okey. Kalau anda masih ingat, zaman kita kecil-kecil dahulu, kata saintis, kita cuma kalau awal-awal kita baru nak nak kenal dunia ataupun masih lagi peringkat nak merangkak atau sebagainya, kita ada 2-3 je ketakutan. Satu, takut pada ketinggian. Satu lagi, takut kepada suara yang kuat. Ataupun satu lagi, sama juga, benda-benda yang mengejutkan. Okey, kalau kita masih kecil dulu, kalau kita jumpa cicak ke, lipas ke, walaupun ular sekalipun, masih lagi, you tengok kan budak-budak dia boleh main dengan benda-benda yang menakutkan, seperti biawak apa semua tu. Kalau you tengok, oh jangan main, dia orang relax je. Tetapi bila mereka dah besar sedikit, atau kanak-kanak ni dah besar, kadang-kadang mak dia yang bagi tahu, jangan main dengan lipas ni atau dengan cicak ni, tengok ni. Bahkan kita gunakan perkataan cicak ataupun binatang cicak ni sebagai untuk menakutkan dia orang supaya dia orang boleh tidur cepat. Betul-betul. sampai sekarang pun orang kata, let's go back, maksudnya kalau kanak-kanak ni kadang-kadang suka nak main dekat luar ke apa kan, dia kecil lagi, baru orang kata tak taste semua, you dah kata kat dia, cicak datang, cicak kat belakang dalam hutan tu nak keluar kejap lagi. You takutkan dia dengan cicak. Jadilah lama-kelamaan dia terfikir, mak aku buat macam ni, kalau cicak ni datang patut takut. Jangan tunggu-tunggu, kita lari, jangan pegang, jangan sentuh dia. Sama juga kan orang takut pada, kalau takat tikus tu kita faham lah, boleh juga masuk akal kalau you risau, takut, geli dan sebagainya. Tapi kucing-kucing ni semua ni, macam mana ni? Okay. Ada cerita. So tak kira perempuan dan lelaki, cerita fobia ni memang perempuan lebih daripada lelaki, fitrah juga. Sebab perempuan Tuhan jadikan dia lebih lemah lembut, jadi dia tak boleh lah benda-benda yang menakutkan. Cuma saya nak beritahu kat you sekejap lagi, ada minimumnya 100 lebih fobia yang pelik-pelik. Yang top 10 tu biasa you dengar lah kan. Cuba you tulis sekejap apa yang tadi orang tu dia takut nak tinggalkan rumah. Dan selalunya tadi saya dah katakan ada pengalaman-pengalaman yang dulu-dulu, sama ada waktu kecil ataupun waktu dah dewasa, tapi yang menggerunkan atau menakutkan, ataupun sampai kadang-kadang 4-5 tahun juga you nak pulih balik daripada ketakutan tu. Dan kalau macam tu masih lagi belum fobia. Macam penyakit, macam diabetes, dia tak boleh hilang dalam 4-5 tahun kan. Kadang-kadang sampai akhir hayat pun ada. So kita kena hati-hati. Malam ni kita belajar bagi tahu kanak-kanak ataupun anak-anak you yang dah mula membesar, pergi college dan sebagainya, ataupun kat sekolah boleh dengar ilmu pada malam ni. Sebab mereka, mana tahu mereka benda-benda ni kadang-kadang dia simpan. Sebab fobia ni kadang-kadang benda yang pelik-pelik, yang you tahu orang akan ketawakan you. Kalau you cerita you takut pada A, takut pada B, kan dia ada keadaan yang you takut. You ada benda yang situasi yang you takut. Ada selalunya benda yang spesifik you takut. Okey, saya dah baca tadi. Siapa lagi tulis binatang-binatang kecil ni lah, yang macam kadang-kadang ada orang takut nyamuk pun. Ada orang takut benda yang macam ni lah, lebah. Tapi yang biasa-biasa, yang top 5, top 10 seperti takut pada laba-laba. Pernah dengar? Takut pada ketinggian, yes. Dia gayat takut kepada benda atau tempat-tempat yang tertutup, seperti tak boleh masuk lift. Dia sanggup naik tangga, jangan main. Takut atau fobia naik kapal terbang, pernah dengar? Apa lagi? Fobia tempat tinggi lagi. Ada orang fobia pada lautan.
Dia tak boleh pergi holiday. Kalau you bawa dia pergi holiday, pergi tempat-tempat macam Langkawi semua, okey, dia duduk kat darat, you pergilah kat laut. Dia tak boleh tengok laut-laut besar-besar semua ni, kan? Ada orang panggil apa, fobia kepada air. Ada setengah orang tu fobia pada yang perempuan lah, dengan elok. Ada tak sebahagian daripada you yang fobia kepada mask? Tahu mask tak? You tak boleh kena mask badan you. You jadi allergic ataupun memang you tak boleh betul. Saya cerita macam seronok-seronok, seluruh cerita macam main-main. Tetapi jangan ambil enteng. Kalau orang tu tak boleh pegang mask dan tak boleh sentuh dengan mask, you jangan main dengan dia. Dia boleh pitam tau, jangan main. Orang yang, kenapa saya kata fobia ni penyakit, dia bukan takut biasa. Dia takut sampai naik macam-macam. You pernah dengar kan orang berpeluh, muntah, nak terkencing, lawyer, ada yang pitam. You pernah dengar sampai bawa maut pun. Orang-orang yang fobia ni, sebab dia terlalu takut. Setengah orang takut benda-benda yang berlubang-berlubang. Pelik tak? Berlubang banyak-banyak ni macam sarang tebuan ataupun sarang ni lah, atau bees. Lebah-lebah semua ni pun dia tak boleh tengok. Ada dia jadi menggerunkan. Dan ada orang yang fobia kepada sekolah. Ada siapa-siapa sini yang fobia pada sekolah tak? Dia tak boleh pergi sekolah lagi, ataupun dia mengaji takat yang patut je, nak tunggu habis form 5 je. Dia sanggup, tak payah ambil diploma, tak payah ambil apa, dia sanggup pergi berniaga kecil-kecil. Tapi selalunya orang macam ni, dia fobia-fobia macam ni, dia boleh bertukar wajah sebab dia dah tak sekolah kan, masa depan dia cerah lagi. Tapi apa jadi kalau you takut nak kahwin? Fobia. Ada orang fobia menikah, ada kat sini. Ataupun you lawan pada fobia menikah tu, adalah kan orang lelaki terutama sekali. Dia kata aku tak fobia menikah, cuma aku tak dapat lesen je nak menikah lagi. Tapi isu saya cerita ni serius. Ada orang yang tak boleh langsung dengar cerita pasal nak kahwin ni, for him or for her. Dia tidak langsung akan layan benda macam ni. Ada orang yang fobia jumpa orang. Bahaya tu, betul tak? Tak boleh nak pergi kerja pun. Ada orang fobia matahari, tak boleh kena matahari. You bayangkan macam mana? Jadi daripada rumah dia kena keluar, kereta dah kena tunggu, pakai payung agaknya, langsung tak boleh kena matahari. Ada orang allergic kepada makanan yang tertentu. Dia tak boleh. Dia tak boleh, bukan kata makan, memang tak boleh lah. Bukan kata tengok, memang tak boleh dah. Dia bayangkan tak ada makanan depan tu pun dia dah jadi gelabah. Ada orang yang allergic, bukan allergic, fobia kepada cerita-cerita seperti you pernah dengar tak, orang takut darah kan, orang takut dengar perkataan doktor. Kalau you takut nak pergi hospital kan, fobia-fobia ni memang biasa you dengar, terutama sekali budak-budak lah, fobia juga. Sebab apa? Bila cakap je pasal doktor, dengar je perkataan hospital, dia dah nampak apa cepat? Nampak jarum ataupun injection. Fobia kepada ubat. Yes, ada orang tak boleh langsung dengar ubat je, dia dah mula jadi berpeluh. Okay. Ada orang sampaikan fobia kepada membuat keputusan. Dia kalau kat tempat kerja, dia jadi pengikut je. Dia langsung tak boleh jadi leader, manager, bos. Lagi tak boleh. Pasal apa? Kalau kena buat keputusan dia jadi panik, dia jadi resah, gelisah. Tak boleh. Ada orang yang peliknya, saya ada satu kes fobia tak boleh tengok muka sendiri. Dia tak mau tengok langsung muka dia. Bukanlah dia tu tak elok sangat, tetapi ada benda yang dia rasa yang bila dia tengok tu dia macam tak betul. Jangan main. Jadi perkataan fobia ni ialah satu ketakutan yang irasional. Maksudnya tak boleh brain. Faham tak boleh brain tak? Tak boleh masuk akal. Kalau orang lain takut ular, kita faham, kita lari je. Tapi dia selalu bayangkan ada ular di bawah tempat duduk dia lah, kat sofa, kat katil dia. Masya Allah. Okey, so macam-macam lah. Orang allergic kepada kilat, tahu? Orang allergic kepada cahaya-cahaya yang luar daripada dalam bilik yang dia tak biasa, dia tak boleh tengok. Dan saya yang ada satu yang pelik sikit tu, dia allergic kepada public speaking, you tahu lah kan, yang tak boleh cakap depan orang ramai, khalayak ramai tu, betul lah.
Ada orang allergic kepada malam. Bila datang malam, mula dia jadi kelang kabut. Yang tu boleh tahan lagi sebab gelap tu kita faham lah, dia takut, dia risau dan dia panik. Tetapi ada yang fobia kepada tidur. Dia tak mau tidur sebab kalau dia tidur ada sesuatu berlaku, dia takut sangat sampai dah tak boleh berfungsi, kena bagi ubat pula tu. Faham? Sebab sampai dia boleh sampai jadi berpenyakit pula tu. Jadi tuan-tuan sekalian, semua ni ada kaitan dengan dua isu. Satu, dia boleh berlaku tanpa sebab. Selalunya ramai-ramai menganggap tanpa sebab. Tapi kalau siapa pandai korek cerita, selalunya ada cerita lama. Tadi ada orang tu mengatakan rumah dia nak kena rompak lah, nak pencuri dah mula nak masuk, tapi tak sempat ambil barang. So daripada hari tu sampailah ni lah, tak tahu lah sekarang ada lagi tak, dia dah tak boleh tinggal rumah. Kan ada bicara ataupun ada riwayat yang berlaku mungkin kat sekolah dulu, katakan you kena bully ke kan, sekarang you tak boleh tengok sekian-sekian jenis manusia. Ada setengah orang tu dia tak boleh tengok orang yang gemuk, rupa-rupanya tanya korek dulu sekian-sekian kat mana ke kat kampung dia ada orang gemuk ni, macam tangkap dia ke bully dia kat kampung dia, macam tu kan. Ataupun ada seorang dua tu cerita dia cukup benci pada buku. Saya kata, pasal apa pula kau nak salahkan buku? Rupanya bukan pasal buku tu. Buku tu hempap dia oleh cikgu dia. Entah macam mana cikgu tu buat ke sampai terkena buku kepada mungkin pipi ke muka dia. Dia kata sampai merah dia rasa sekarang ni pipi dia. Sampai sekarang dia macam dendam lah. Pun boleh menjadi fobia. Tak boleh tengok buku. Macam buku tu nak datang balik kat dia, dia rasa macam buku tu boleh terbang pergi kat muka dia balik. Macam cerita kan. Jadi kadang-kadang tu yang saya kata, kadang-kadang kita nak senyum je, kita nak ketawa, tapi kita tak kena. Orang yang kena ni jenuh nak kena. Cara tu ada 2-3 saya beritahu malam ni. Ready? Satu daripada caranya ialah melalui agama kita. Agama kita tu memang terbaik mungkin. Sembahyang, solat, zikir, baca Quran, ambil wudu, dan doa-doa yang tertentu. Yang kalau tak faham bahasa Arab, minta doa supaya hilangkan keresahan, kegelisahan dan fobia-fobia ni, insyaAllah. Sebab kadang-kadang kita terconfuse dengan bisikan syaitan ataupun gangguan setan. Setan memang suka bagi kita was-was, takut-takut dan jadi gentar. Itu satu. Nombor dua, melalui sains pula kita boleh gunakan konsep, dengar ada step yang satu dipanggil pernafasan, breathing technique yang malam tu saya mengajar. Ingat saya kata apa, kalau you terasa panik ataupun bahagian yang terasa sakit, fobia tu bila datang you tak tahu nak buat apa, badan dah maco sebagainya, tapi kalau you dengar aje lebah datang ataupun nampak aje macam binatang kat tepi cermin dalam bilik you yang lari dulu, padahal badan punya maco sado bukan main, cuma you tak boleh tengok benda yang berkaki 6, kaki 8 tu. Kalau ada sikit je pun terbang tak terbang, melata ke depan mata you, memang you lari. Padahal anak kecil 3 tahun pun boleh jentik je binatang tu, tapi bagi you tak boleh. You kena buat apa? You kena pegang kawasan yang you tengah bengang pening tu, dan hari tu saya kata apa? Sambil tu tarik nafas dulu, dan nafasnya 3, simpan dan lepas lebih jauh, lebih lama sikit daripada tarik tadi. Faham? Katakan you tarik 4 saat, you lepas 6 atau 8 saat. Ingat kan saya ajarkan? Simpan, lepas macam angin keluar daripada tayar tu. Itu satu. Cara yang malam ni saya nak share dengan you, cuba you copy ni elok. Ada 3 step yang you boleh buat. Katakan kita ambil contoh nak naik kapal terbang lah. Masih lagi ada ramai yang takut ni. Dia kadang-kadang dia bukan takut apa tahu, dia kadang-kadang dia takut kapal terbang tu nanti tak sampai ke destinasi ke. Katakan kita nak pergi dari sini, tak payah jauh lah, sini nak pergi Jakarta cukup 2 jam je flight tu. Tapi you dah fikir macam-macam, you dah jadi fobia nak naik kapal terbang tu, sebab you dah nampak kapal terbang tu menjunam masuk dalam laut. You nampak dia ada air turbulence tau, ada air pocket, lepas tu ternaik terjatuh, habis apa tu makanan ataupun ni lah troli-troli tu kena kepala orang berdarah. You nampak benda tu semua. Faham tu? Jadi contohnya you tak naik lagi ni,
dan you ada lagi katakan 5 minggu nak pergi ke Jakarta, dah mula seminggu demi seminggu lebih teruk, fobia tu akan lebih membesar. Maka apa you kena buat? Ni dia, dengar. Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Satunya, you kena cari tujuan you nak pergi ke Jakarta tu. Contoh, katakan you nak pergi jumpa kawan lama you, ataupun you nak pergi bercuti lah, you nak pergi melawat, katakan nak pergi ada show dekat stadium dia orang, ataupun you nak pergi ada ni lah tempat sejarah yang you lama sangat nak pergi, katakan nak jumpa Bung Karno punya ni lah museum ke apa, you ataupun you ada satu tempat you pernah pergi dulu sekali, tapi sejak PKP dah dekat 5 tahun tak pergi mana lagi dah, nak pergi balik tempat tu, nak tengok lukisan kata, okey, you dah pernah pergi tempat tu, okey, dan you bayangkan tempat tu, dan you tengok waktu mana yang paling best bila you dah sampai kat sana. Boleh faham maksud saya tak? You kena mainkan wayang yang the best bila you sampai ke tempat you nak pergi tu. Faham? Okey, macam katakan saya nak pergi satu tempat nama Seibu. Siapa pernah dengar Seibu ni? Seibu ni mall yang di belakang Hotel Indonesia tu, sekarang nama Kempinski. Besar mall dia, okay, lebih kurang macam pavilion lah kat sini. Tapi dia yang moden-moden tu banyak, tapi ada satu tempat yang original. Batik dia tu ataupun dia punya lukisan tu memang original lah, Jawa punya best of the best lah kononnya. So saya suka pada lukisan tu. Ada dia orang buat lukisan dan dia tunjuk dia punya demonstrasi macam mana dia buat. Jadi saya duk nampak batik tu, faham tak? Duk nampak orang duk tunjuk kat saya dan suruh saya pakai baju test baju tu. Jadi saya rasa macam best of the best lah, faham tak? Tak ada kat Malaysia pun design tu memang original, satu-satunya saja, setiap selai tu cuma sekeping, nampak? So you kena ambil yang the best senario, dan tangkap gambar atau video yang 5-10 saat cukup. Jangan ambil lama-lama. Lepas tu you kena amalkan perkataan dalam bahasa Inggeris mengatakan, katakan, dengar, I am excited. Saya tak sedap lah perkataan teroja semua, terlalu berbahasa pula. Relax je. Kata aku shock lah, katakan. Atau I'm excited dalam bahasa Inggeris. Faham tak? Okay? You kena keep on remembering tu. Jadi ini dipanggil anchor, maksudnya lock. You kena kunci gambar video ni, jangan bagi siapa ganggu lagi dah, dan you simpan. Kenapa? Nanti bila saya kata pakai balik you punya anchor ni, you kena pakai. Masa you dah fobia tu nak attack you, ataupun dah attack pun tak apa, you boleh pakai terus. So nak naik kapal terbang, dah sampai KLIA, you dah mula panik. Sebab apa? Dah 5 minggu you duk main benda kapal terbang jatuh semua. Sekarang you dah ambil tiket, dah ambil ni lah seat, tiket semua dah siap, okay, boarding pass dah siap. You turun. Bila you turun sampai kat immigration, lagi naik you punya fobia tu, betul tak? Lepas tu kan kat dalam airport tu kan ada logo-logo, ada model-model kapal terbang, ingat tak? Yang dekat 20 biji kat situ. Lagilah you menyala, nak panik. Masa ni you kena buat 3 benda. Okay, ready? Satu ialah bilang 5, 4, 3, 2, 1. Terbalik. Bilang 5 tapi terbalik. Saya ulang. 5, 4, 3, 2, 1. Apa you buat masa you bilang tu, dalam hati pun boleh, nak bunyi pun sikit boleh. 5, 4, 3, 2, 1 ialah you paksa diri you untuk lawan. You tak akan boleh stop you punya fobia. Sebab fobia you ni dah mungkin tak tahu berapa lama dah, ada dah 5 tahun ada setengah orang dah 10 tahun, setengah orang you simpan daripada kecil sampai besar. Bila datang naik kapal terbang je, you berpeluh je, orang pun tak berani tanya kenapa, you pun tak mau cerita, you segan kan, orang semua boleh naik kapal terbang, you tak boleh naik kapal terbang. Rupa-rupanya at least 10-20% dalam kapal terbang you naik sama ada yang fobia tu, cuma teruk tak teruk. Okey, lepas you kata 5, 4, 3, 2, 1, sambilan nak 1 nak pergi 0 tu, you buka you punya video tadi. Video apa?
Macam saya video apa? Video 1000 tadi. Nama tempat tu 1000. Dia punya apa, tempat jual batik tu. Cantik tempat dia, satu floor tu. Okay. So you nampakkan 1000 tu dalam 10-20 saat punya video tu kan. You mainkan dia balik. You mainkan, you tengah apa tu, orang serve you baju, you pakai, you suka yang lengan pendek contohnya, you suka colour apa, dah siap dah gambar tadi tu, main. Dan you kena kata, nombor 3 kena kata apa, I'm excited nak pakai baju. Ingat, you tak nampak lagi dah, dan you jangan layan kapal terbang nak berjundam. Walaupun you masih nampak, saya dah kata tadi, permulaan kadang-kadang you kalah dengan setan tadi tu. Dia datang, dia lagi kuat. Tapi you lawan. 5, 4, 3, 2, 1. Nafas. Lepas. Sambil lepas tu gambar tu keluar. Gambar apa? Gambar contohlah tadi kan, gambar batik tu you tengah pakai, rasa bau batik tu sekali semua. Lepas tu you nampak macam you dah nak bayar semua tu, you dah happy. Lepas tu you kata apa, I'm excited to get this batik shirt. I seronok, I shock sangat nak ambil baju ni. Contoh. Sama juga kalau you pergi Langkawi, you panik kan nak naik kapal terbang tu, tak sampai 1 jam pun, 45 minit je nak pergi, katakan Langkawi saya kata tadi. Okay, you nak makan apa? You suka kat mana? Katakan you nak makan laksa, apa tu, ikan sekok. Kan laksa kat ujung airport tu. So saya dah boleh nampak laksa tu, kedai dia macam mana, orang ada kat tepi pantai semua, angin semua. You rasa ambil 20 saat punya gambar tu sama juga. Faham tak? So okey lah, naik Firefly je, tak takut apa pun. Kita boleh kata macam tu. Tapi setengah orang Firefly dia lebih takut pada dia naik jet. Sebab jet dia tak nampak dan tak bunyi kuat sangat. Kalau Firefly tu dengar macam enjin tu macam naik lori kuat lah kalau bandingkan dengan jet kan. Tak apa, relax. Sebab tak guna kalau I explain kat you sebenarnya Firefly tu lebih selamat daripada jet semua kan. Sebab bagi you, kapal terbang tetap kapal terbang. Dia akan menjunam masuk dalam laut juga. Sebab itu you punya phobia. Faham? So saya ulang, bilang 5, 4, 3, 2, 1, reverse, lawan dia, lawan setan tu yang nak tekan you tu. Biar dia datang pun tak apa, tapi you tukar gambar. Bila dah gambar yang the best, 10-20 saat tu dah video dah. Macam mana you buat ni, sebelum you sampai airport lagi you dah ada gambar tu, ataupun 5 minggu sebelum you tengah duk risau-risau tu dah ada gambar tu. Faham? Okay, gambar yang best saja. Jadi akak tadi yang takut nak tinggal rumah semua tu, ingat tak you kata kat saya dalam you punya komen ni, saya susahlah nak tinggal rumah dok. Okey, saya nak you buat sama. 5, 4, 3, 2, 1. You bayangkan you nak pergi mana. Tengok tempat you nak pergi tu. Jangan tengok rumah you pencuri masuk. Sebab dia tetap akan datang kejap lagi gambar tu. So you lawan dengan gambar you nak pergi mana pula. Nak tengok mak saudara you lama tak jumpa, ataupun inilah mak you dah tak ada katakan, tinggal akak you yang duduk kat Baling jauh kan. Tapi anggapkan Baling tu perjalanan cantik, ada makanan yang you suka, singgah kat gurun sekejap. Nak makan sotong buncit tu ke, tak kisahlah. You ambil 20 saat gambar tu, ambil terus gambar tu saja you main. Okey? Dan pernafasan jangan lupa, dan kata apa? Kata I am excited. Ulang sampai kapal terbang tu turun, dan praktis. Praktis. Maka datanglah penutup pada malam ni dengan perkataan dia panggil exposure exercise, exposure, orang kata apa, terapi. Maksudnya terapi pemaparan. You memaparkan diri you kepada benda you takut. Kalau you takut pada kucing, lagi senang. Kita ambil kucing tu daripada jauh. Kalau siapa yang manja dengan kucing, main dulu kat depan-depan, jangan bagi dia pegang lagi. Kadang-kadang you dah tua pun you takut pada kucing lagi. Dah takut daripada muda. So tak apa, sabar. Saya pernah tengok ramai yang kata takut ni, sebenarnya bila dia terlupa dia pegang tau kucing tu. Dia terlupa dia pegang kucing tu. Dia pun bila dia teringat balik, baru dia takut. Itu membuktikan sebenarnya dia banyak main psikologi. Dan kita tak kata benda tu tak real. Dia takut, betul dia takut. Tapi you janganlah sampai tak boleh
tak boleh masuk akal, ya. Sampai setengah orang bila nampak kucing dia naik atas kursi, atas meja terus dia panjat. Itu membuktikan real, benda tu memang dia takut betul, tapi kita kena ajar diri kita supaya memberanikan diri. Sebab lambat laun dia akan boleh, orang kata apa, tebalkan diri kita jadi kebal kepada takut-takut atau fobia ni. Semua macam tu, sehingga kan orang setengah tu sampai besar dia tak boleh tengok anak-anak doll. Ni dah tua ni, dah jadi atuk pun, dia tengok anak doll dia, dia suruh keluarkan daripada rumah dia. Dengan main sampai macam tu sekali. Jadi apapun saudara sekalian, saya doakan semoga anda semua dalam keadaan sihat walafiat. Jangan risau, fobia masih boleh diatur. Kalau tak boleh sangat sampai tak berfungsi, you kena jumpa doktor lah kan. Apapun saya bagi tadi, praktis tu dulu, boleh? Alright, okay. Dunia anda bahagia, akhirat anda syurga, dan jangan lupa kita senyum sokmo dan pandai let go. Terutama sekali fobia ni, kena pandai cerita lama tu let go supaya you boleh feel good all the time. Bye, terima kasih.